Assalamualaikum semua, bersama saya Dr. Firdaus membincangkan tentang topik-topik kesihatan anda. Sebelum saya bermula, sila like, subscribe dan share video ini supaya kita dapat bersama-sama manfaat daripada video ini. Okay, topik kita hari ini adalah sakit kepala. Apakah punca-punca dan sebab-sebab sakit kepala? Yang pertama adalah tension headache. Macam mana nak tahu kalau anda ada tension headache? Biasanya sakit dia simetri di kedua-dua belah kepala. Sakit hanya mild to moderate, tidak begitu kuat dan selalunya tiada simptom-simptom lain seperti nak muntah ke, kabur mata, telinga berdengung atau rasa lemah di tangan atau kaki. So dia purely hanya pening kepala. Dia boleh berlangsung selama beberapa jam hingga ke beberapa hari. Okey? Itu sebab yang pertama. Yang kedua pula adalah migraine. Migraine itu sendiri bermaksud sakit di sebelah kepala sahaja dan dia akan selalunya akan datang bersama-sama aura. Dia bukan aura ke-19, ini aura migraine. Apa itu aura migraine? Aura migraine ni anda akan merasa mata tu kabur, mungkin silau, telinga akan berdengung atau tidak boleh mendengar bunyi yang kuat dan anda juga akan merasa mual dan nak muntah. Okey. Selalunya dia boleh berlangsung untuk dari 3 jam hingga ke 72 jam. Sakit tu memang severe sikit lah dan akan menjadi lebih teruk kalau anda melakukan aktiviti fizikal. Migraine ni mempunyai trigger-trigger tertentu. Sebagai contoh, jika anda stres, terlalu penat, jika anda lapar ataupun jika anda memakan makanan tertentu seperti bayam, tuna, keju, barang tenusu ataupun minuman-minuman berkafein. Sebab ketiga kenapa anda sakit kepala adalah jika anda mempunyai cluster headache. So cluster headache ni dia punya ciri-ciri dia adalah anda akan merasa sakit di mata kiri atau kanan dan dia akan merebak ke sebahagian kiri atau kanan kepala anda. Perbezaan dia dengan migraine adalah dia tidak mempunyai aura. Okay, dia hanya pening kepala yang sebelah kepala dan efek pada mata. Selalunya cluster headache ni dia akan berulang untuk sekurang-kurangnya 5 kali dan boleh berlangsung untuk sehingga 8 hari. Biasanya cluster headache akan datang pada waktu malam atau di awal pagi. Okey, sebab seterusnya kenapa anda sakit kepala adalah jika anda mempunyai jangkitan sinus atau sinusitis. Sinus tu adalah rongga udara di kepala anda dan jika ia mendapat jangkitan, ia akan bengkak dan menyebabkan sakitnya biasa posisi sakitnya berada di sini atau di sini. Anda akan merasakan kepala anda macam berat sikit, lagi-lagi kalau anda tunduk ke bawah, dan biasanya sinusitis ni dia akan datang bersama-sama dengan demam. Apa anda boleh lakukan ialah anda ambil steam inhalation untuk mengurangkan bengkak sinusitis tu, kasih dia drain keluar. Dan jika tidak anda masih mempunyai sinusitis melebihi 2-3 hari, dinasihatkan untuk pergi berjumpa doktor untuk mendapatkan ubat tahan sakit dan jika perlu doktor juga akan memberikan anda antibiotik. Sakit kepala yang seterusnya boleh juga disebabkan oleh jangkitan di selaput kepala ataupun lebih dikenali sebagai meningitis. So, jika anda mendapat meningitis, selalunya simptom yang biasa adalah pening kepala yang teramat sakit sehingga menyebabkan ketegangan leher. Anda nak bergerakkan leher semua sangat sukar dan sangat sakit. Okey? Dan dia akan datang dengan demam yang tinggi. Jika anda mempunyai demam yang tinggi atau mengenali sesiapa yang mempunyai demam tinggi dan mereka mengatakan kepala mereka sakit dan leher mereka tegang, dinasihatkan untuk mendapat rawatan secepat mungkin. Selain daripada itu, sakit kepala juga boleh disebabkan jika anda mempunyai tekanan darah tinggi. Biasanya orang yang mempunyai tekanan darah tinggi, sakit kepalanya berada di belakang kepala dan juga mungkin menyebabkan rasa berat di leher dan di bahu. Tekanan darah yang tinggi adalah tekanan darah sistolik melebihi 135 dan diastolik melebihi 85. Jika anda mempunyai tekanan darah melebihi yang apa saya cakap tadi dan ia berterusan untuk 2-3 kali anda cek tekanan darah tinggi, anda dinasihatkan berjumpa dengan doktor berdekatan anda untuk mendapatkan rawatan susulan. Sebab sakit kepala yang seterusnya yang kita bincangkan hari ini adalah sakit kepala yang disebabkan pendarahan di dalam kepala. Okay, bila anda mendapat pendarahan dalam kepala, selalunya simptom ni akan datang secara tiba-tiba. Apa anda akan rasa ialah sakit kepala yang teramat sakit dan dia akan datang bersama-sama mungkin kabur pada mata, hilang pendengaran,
lemah pada muka, tangan dan kaki, dan juga merasa kebas pada muka, tangan dan kaki. Sebab-sebab biasa kenapa seseorang itu boleh mendapat pendarahan dalam kepala adalah yang pertama, jika dia mempunyai tekanan darah yang sangat tinggi sehingga pecah pembuluh darah di dalam otak, ataupun dia mempunyai ketumbuhan pada salur darah dalam otak yang dikenali sebagai aneurism, ataupun jika seseorang itu terlibat dengan trauma kepada kepala seperti di dalam aksiden yang kuat. Okey. Jadi jika anda mendapat pendarahan dalam kepala, biasanya simptom-simptom ini akan berlaku dalam beberapa minit hingga beberapa jam. Okey, sakit kepala yang terakhir yang akan kita bincangkan dalam video ini adalah, yang ni biasanya ramai orang risau. Setiap kali diorang pening kepala, diorang akan tanya, adakah saya mempunyai sakit kepala disebabkan oleh masalah ini? Iaitu ketumbuhan di dalam kepala. Jika anda mendapat ketumbuhan dalam kepala, simptom-simptomnya bergantung kepada saiz dan posisi kawasan di mana ketumbuhan itu tumbuh. Jika ia tumbuh di dekat dengan saraf mata, anda akan mendapat simptom-simptom mata seperti tidak nampak atau kabur, dan jika dia berada di saraf telinga, anda mungkin akan mendapat hilang pendengaran atau mendengar bunyi dengung sentiasa. Selalunya simptom-simptom untuk ketumbuhan dalam kepala juga boleh menyebabkan, jika ia terlalu besar, simptom itu boleh bercampur seperti mata tak nampak, telinga tak dengar, dan juga mempunyai simptom-simptom neurologikal lain macam anda mendapat stroke. Tetapi bezanya, simptom-simptom ini selalunya datang sikit demi sedikit. Dia akan progresif dan makin teruk berminggu atau berbulan. So jika anda mempunyai simptom-simptom macam ni, jangan tunggu lama. Pergi dapatkan second opinion dengan doktor untuk mendapatkan kepastian. Okey, sampai situ saja video kali ini. Saya harap ia memberi manfaat kepada anda. Sehingga video ke lain kali, anda boleh tulis komen di bawah untuk video apa yang anda nak. Sampai situ saja. Sekian, terima kasih.